Info Dental. Hai, Info Dental kita kali ni, kita nak cerita pasal mesin retainer. Mesin retainer ni digunakan untuk membuat retainer dan juga mouthguard. Korang mesti nak tahu kan apa fungsi retainer. Retainer adalah digunakan untuk mengekalkan susunan gigi selepas membuka braces. Selain daripada itu, kita juga mempunyai dua jenis retainer, iaitu A6 dan juga Holy. Retainer hanya digunakan untuk pesakit braces sahaja. Untuk 3 bulan pertama, korang wajib pakai selepas membuka braces. Dan bulan seterusnya, korang boleh dapatkan nasihat daripada doktor. Bye! Assalamualaikum semua, saya Dr. Hilohanin daripada Klinik Perdigian Syalinda. So hari ini kita akan cakap sikit mengenai mitos versus fakta. Kita rakyat Malaysia banyak sangat mitos yang kita percayalah. Tapi hari ini kita akan borak-borak sikit, bincang-bincang sikit mengenai apa itu mitos dan apa betul fakta sebenarnya. So yang pertama, kita akan bercakap mengenai kita berus gigi yang menggunakan tekanan yang kuat adalah betul. Salah. Korang tak patut percaya. Kita kena guna macam analogi kita sapu sampah kat rumah. Okey, yang pertama kita kena guna penyapu sampah tu bulu dia yang lembut. Dan yang kedua, kita kena guna tenaga yang lembut aja buat bila kita menyapu sampah. So, barulah sampah tu hilang. So, sama konsepnya bila kita menggosok gigi lah. Kita kena guna berus gigi tu, bulu dia kena dah lembut. And then kena guna tekanan yang lembut saja supaya yang pertama kita tak rosakkan gigi dan yang kedua kita tak menyakitkan gusi. Okey? Okey, selalu kita first kali bila orang tu ada masalah gigi yang traumatik, bila dia gigit gigi dia bawah dengan atas tu menyebabkan gusi kita turun, menyebabkan gigi goyang. Itu adalah tahap utama yang perlu pakai braces lah. Okey. Kalau itu adalah nombor-nombor dia kan. Tapi kalau tahap yang menyebabkan traumatik, itu jadi kes yang utama lah untuk dirawat. Even walaupun gigi berlapis teruk pun, tapi tak ada masalah dari segi kata apa, kita traumatik, tak ada masalah gigi goyang, dia belum tahap nombor 1. Itu dah jatuh mungkin nombor 4. Tapi bila menyebabkan traumatik, dia jatuh nombor 1. Itu dia. Itu kalau betul-betul belajar bahagian ortodontik tu, dia akan tahu mana kes yang severe, mana kes yang urgent, macam tu. So doktor akan bezakan lah macam dia punya keperluan pada pesakit tersebut lah. Okey, ramai yang datang nak buat braces memang sebab ada masalah lah. Memang ada masalah gigi jarang, memang masalah gigi berlapis, susah nak gigit kan. Yang tu memang selalunya pesakit akan datang dan dia nak buatkan nak buat rawatan, nak braces lah. Info Dental. Hai korang nampak tak dekat sebelah saya ni apa? Inilah mesin distilled water, yang mana distilled water ini dia menggunakan elektrik dan mengeluarkan wap. Korang mesti nak tahu kan kegunaan air distilled water dalam pergigian untuk apa kan? Okey, jom saya bawa. Ini adalah mesin autoclave. Okey, air distilled water ni perlu dimasukkan ke dalam autoclave. Ia adalah untuk memasak instrumen yang digunakan oleh doktor selepas melakukan rawatan. So korang tak perlulah risau yang instrumen ni kotor ke apa ke, so dijamin bersih. Bye.
sampai info dental kita kali ni. Kita nak cerita pasal mesin retainer. Mesin retainer ni digunakan untuk membuat retainer dan juga mouthguard. Korang mesti nak tahu kan apa fungsi retainer. Retainer adalah digunakan untuk mengekalkan susunan gigi selepas membuka braces. Selain daripada itu, kita juga mempunyai dua jenis retainer, iaitu A6 dan juga Holy. Retainer hanya digunakan untuk pesakit braces sahaja. Untuk 3 bulan pertama, korang wajib pakai selepas membuka braces. Dan bulan seterusnya, korang boleh dapatkan nasihat daripada doktor. Bye! Assalamualaikum semua, saya Dr. Hilwahanin daripada Klinik Pergigian Syalinda. So hari ini kita akan cakap sikit mengenai mitos versus fakta. Kita rakyat Malaysia banyak sangat mitos yang kita percayalah. Tapi hari ini kita akan borak-borak sikit, bincang-bincang sikit mengenai apa itu mitos dan apa betul fakta sebenarnya. So yang pertama, kita akan bercakap mengenai kita berus gigi yang menggunakan tekanan yang kuat adalah betul. Salah. Korang tak patut percaya. Kita kena guna macam analogi kita sapu sampah kat rumah. Okey, yang pertama kita kena guna penyapu sampah tu bulu dia yang lembut. Dan yang kedua, kita kena guna tenaga yang lembut aja buat bila kita menyapu sampah. So, barulah sampah tu hilang. So, sama konsepnya bila kita menggosok gigi lah. Kita kena guna berus gigi tu, bulu dia kena dah lembut. And then kena guna tekanan yang lembut saja supaya yang pertama, kita tak rosakkan gigi. Dan yang kedua, kita tak menyakitkan gusi. Okey? Okey, selalu kita first kali bila orang tu ada masalah gigi yang traumatik, bila dia gigit gigi dia bawah dengan atas tu menyebabkan gusi kita turun, menyebabkan gigi goyang. Itu adalah tahap utama yang perlu pakai braces lah. Okey. Kalau itu adalah nombor-nombor dia kan. Tapi kalau tahap yang menyebabkan traumatik, itu jadi kes yang utama lah untuk dirawat. Even walaupun gigi berlapis teruk pun, tapi tak ada masalah dari segi kita traumatik, tak ada masalah gigi goyang, dia belum tahap nombor 1. Itu dah jatuh mungkin nombor 4. Tapi bila menyebabkan traumatik, dia jatuh nombor 1. Itu dia. Itu kalau betul-betul belajar bahagian ortodontik tu, dia akan tahu mana kes yang severe, mana kes yang urgent, macam tu. So doktor akan bezakan lah macam dia punya keperluan pada pesakit tersebut lah. Okey, ramai yang datang nak buat braces memang sebab ada masalah lah. Memang ada masalah gigi jarang, memang masalah gigi berlapis, susah nak gigit kan. Yang tu memang selalunya pesakit akan datang dan dia nak buatkan nak buat rawatan, nak braces lah. Info Dental. Hai korang nampak tak dekat sebelah saya ni apa? Inilah mesin distillwater, yang mana distillwater ini dia menggunakan elektrik dan mengeluarkan wap. Korang mesti nak tahu kan kegunaan air distillwater dalam pergigian untuk apa kan? Okey, jom saya bawa. Ini adalah mesin autoclave. Okey, air distillwater ni perlu dimasukkan ke dalam autoclave. Ia adalah untuk memasak instrumen yang digunakan oleh doktor selepas melakukan rawatan. So, korang tak perlulah risau yang instrumen ni kotor ke apa ke, so dijamin bersih. Bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam rancangan Purple Talk Season 1 episod 13. Saya perkenalkan diri saya Ifa. Dan hari ini saya tidak berseorangan. Saya bersama dengan salah satu officer klinik Pian Sharlinda, iaitu nak tahu siapa, korang kena stay kita punya Purple Talk. Dan jangan lupa share dan juga like. Kalau ada sebarang pertanyaan boleh drop komen. Okey, sebelum tu Ifa nak bagi tahu kat korang, kita ada Klinik Pian Sharlinda ada 4 cawangan, iaitu Klinik Pian Sharlinda Bukit Baru, Klinik Pian Sharlinda MITC, Klinik Pian Sharlinda Alor Gajah dan Klinik Pian Sharlinda Bukit Beruar. So kalau korang nak buat appointment boleh WhatsApp nombor telefon yang Ifa dah tulis kat bawah ni. Okey. Okey, so topik kita hari ini sangat menarik, iaitu betul ke ada gigi yang sedang tidur dalam mulut kita? So sangat menarik kan, sebab ada ke gigi yang sedang tidur? Betul tak? Ya, manusia je ke nak tidur, gigi tak nak tidur. Kenapa dia tidur kat dalam mulut? Kenapa dia tak tidur kat katil? Betul tak? So kita bawa topik yang menarik ini hari ini bersama dengan doktor di Klinik Pian Sharlinda, iaitu doktor ni dia adalah bertugas di cawangan MITC dan dia sangat orang kata memang sangat peramah. Okay, kalau siapa yang pernah pergi cawangan MITC dia kenal dengan doktor ni. So doktor ni juga minat tengok Korea. So korang kalau nak datang klinik cawangan MITC and nak sembang-sembang dengan doktor ataupun nak hilangkan rasa nervous kan, boleh tanya doktor, Korea sekarang trending cerita apa kan. So boleh je tanya. Okay, so tak adalah korang takut ke apa kan. So sekarang ni topik kita adalah gigi yang sedang tidur. Okay, so nak tahu gigi apa yang sedang tidur, ada ke tidak, betul ke ataupun tipu apa yang Ifa cakap ni. Jom kita bersama dengan doktor selepas tengok iklan ni. So sekarang korang nampak kan kita bersama dengan Dr. Niba. Hai doktor. Hai Pa, hai semua. Hai, okey. So doktor, apa khabar, sihat tak? Sihat, Pa sihat. Sihat, alhamdulillah. So lupa pula nak cakap selamat petang doktor. So doktor sihat je kan? Doktor dah makan belum? Dah dah pukul 3. Makan apa doktor? Doktor bukan diet ke? Diet lah, tapi kena makan juga. Yes. Selalunya mindset orang-orang semua diet je tak payah makan, betul tak? Itu semua. Betul-betul, tapi kalau kita ada tak makan je, nanti satu hari kita akan memang nak makan je kan. Cantiklah rambut doktor. Thank you. Saya pun nak buat rambut macam doktor lah. Nanti PM tepi lah doktor. PM tepi. Saya pun nak buat rambut macam doktor lah. Nanti PM tepi boleh? PM tepi. Okey, boleh. Okay, so doktor, kita ajak doktor join Purple Talk hari ni untuk kupas satu topik yang sangat menarik. Untuk pengetahuan korang semua yang tengah join live ni, Dr. Niba adalah pakar, bukan pakar. Dia adalah senior officer, iaitu dentist, doktor gigi di cawangan cawangan MITC. Tapi kadang-kadang main dia di MITC lah, kadang-kadang doktor ada je dekat Bukit Baru, kadang-kadang ada je di Alor Gajah, jarang-jarang kan. Tapi
memang kerap ada di MRTC lah. Siapa yang selesa rasa nak buat appointment dengan doktor, doktor jangan pening saya pusing-pusing. Okay. Mungkin saya nervous tu yang saya pusing-pusing. It's okay. Okay. So bolehlah contact Ifa untuk set appointment di cawangan MRTC. Okay, so topik kita hari ni doktor adalah betul ke ada gigi yang sedang tidur dalam mulut kita? Dapat tak? Dapat. Ada gigi tapi bukan semua gigi lah. Atau bukan untuk semua orang. Tapi ada. Okay, so apa gigi yang sedang tidur tu doktor? Normally lah kebanyakan masa majoriti orang gigi bongsu. Oh, gigi gigi bongsu bongsu. yang dia tumbuh tidur, melintang. So macam mana? Kita perlu kejut dia tidur ke apa ke? Perlu tak? Tak ada, kalau dia duduk kasi dia tidur kat situ, dia diam, dia tak bagi masalah, dia tak kacau sesiapa, itu biar je lah. Yes, betul tu. Kalau dia kacau kita sampai kita pun yang tak tertidur dia buat je, macam mana doktor? Dan kita kena kejutkan dia, kita kena buang je lah. Dia tak ada lah. Buang, jangan nak tidur je kerja. Betul tak? Okay. So kat sini maksud doktor gigi yang sedang tidur tu adalah gigi geraham bongsu kan. Okay. Sebelum kita pergi lebih jauh dan lebih mendalam, apakah boleh tak doktor terangkan sedikit apakah kegunaan geraham bongsu ni sebenarnya? Okay. So memang tahu kan kita actually gigi geraham. Gigi geraham ialah gigi yang paling besar dan yang paling kuat dalam mulut kita. Gigi geraham yang kita guna untuk kunyah. Okey, gigi yang paling yang besar. So semua gigi bongsu, gigi geraham ni memang semua orang ada. Gigi geraham bongsu ialah gigi geraham yang paling last, yang paling akhir nak keluar. Oh, patut nama dia bongsu. Bongsu, betul. So bila dia tumbuh tu, kalau dia tumbuh cantik, dia tak mengganggu, dia boleh digunakan untuk mengunyah. Tapi kebiasaannya kita tak akan guna gigi bongsu ni. Sebabnya kat hujung sekali kita tak perlukan dia. So biasanya saya cakap kat patient saya gigi bongsu ni gigi yang tak guna. So gigi yang tak perlu ada lah dalam tak gigi perlu kita. ada. Tapi ada pun kalau ada pun dia boleh membantu untuk mengunyah. Kalau dia tumbuh cantik dan dia tak mengganggu, kita boleh guna tu untuk mengunyah, untuk makan. Okay, so kalau orang yang gigi bongsu dia belum tumbuh ataupun dia dah buang gigi geraham bongsu dia, so dia kunyah tak habis ke macam mana? Sorry, tak faham. So dia kunyah gigi, okay, doktor kata dia membantu kita untuk mengunyah, betul tak? Betul. Okay, so kalau macam setengah orang yang belum tumbuh gigi geraham bongsu ataupun yang dah buang geraham bongsu, adakah dia kunyah makanan tu tak sepenuhnya? Maksudnya tak habis? Tak bermaksud macam tu. Kita sampai kita dah buang gigi bongsu pun kita tak akan perasan. Kita kekurangan satu gigi. Sebab kita perlukan 4 batang, macam dia kata, kalau total dia kita perlukan 8 gigi geraham. Dah cukup dah untuk makan, untuk kunyah. Yang lebih tu, yang bongsu tu tak diperlukan. So kalau kita buang pun tak akan rasa beza. Tak ada masalah untuk makan, untuk kunyah semua. No, nothing like that. Ada. Okay, so nama pun gigi geraham bongsu kan. So dia tumbuh last sekali kan macam doktor cakap tadi. So berapa anggaran usia seseorang tu untuk tumbuh geraham bongsu sepenuhnya dan apakah proses yang perlu dia lalui? Okay. Again, kebanyakan masa gigi bongsu ni akan keluar start dari umur 17. Ni anggaran sahaja, 17 hingga 25. Dia baru nak tunjuk muka dia nak keluar. Okay, tapi saya pernah ada patient 40 tahun pun gigi dia baru nak keluar. Ada sekali tu saya dapat patient 55 tahun. Sampai silap saya, patient saya paling tua, kita buat MOS untuk nak buang gigi tu ialah 55 tahun. So 55 tahun tu dia tak pernah ada sakit, dia tak tahu tu dia ada gigi bongsu. Dan tiba-tiba one day Gigi sakit. Tapi nak kata majority populasi orang dewasa gigi bongsu nak keluar ni ialah 17 hingga 25. Oh, 17. So yang 25 tahun tu dah tumbuh sepenuhnya lah? Depends, dia tergantung kepada kedudukan gigi tu, bentuk rahang orang tu macam mana. So actually gigi tu memang dah terbentuk dalam tulang rahang tu. Dia dah duduk, dia dah kat situ. Bila nak naik tu, itu terpulang lah pada kedudukan dia macam mana, bentuk dia macam mana, dia tumbuh ke
So mengikut pengalaman doktor, ada tak usia yang tak awal macam doktor cakap tadi anggaran 17 ni, ada tak orang yang umur 17 tahun gigi geraham bonsu dia dah tumbuh? Saya ada seorang patient 14 tahun hari tu. Wah, lagi awal. So that's why kata ada anggaran. Ya ke geraham bonsu tu? Betul. Dia dah tumbuh sengit, so dia dah banyak kali sakit dan bengkak, so kita dah buang lagi. 14 tahun. Okay, selalunya kita dengan geraham bonsu je yang tumbuh sengit tak? Ada tak? Pernah tak ada gigi lain, maksudnya sebelah geraham bonsu tu ke, gigi geraham ke yang tumbuh sengit paring juga macam tu? Ada. Oh, ada eh? Ada. Dia tengoklah bergantung kepada kedudukan gigi tu. Kebanyakan masa gigi bongsu sebab gigi yang paling last nak keluar, tapi kadang-kadang bila kita cabut gigi susu terlalu awal and then gigi kekal tu nak keluar, kan gigi kekal tu keluar tak ikut urutan. So sometimes dia dah tak ada ruang, so dia akan tumbuh sengit. So bukan gigi geraham bongsu saja, gigi geraham kecil yang kita panggil premolar pun boleh tumbuh sengit. So jaranglah kita dengar, kebanyakan masa kita dengar gigi geraham bongsu saja kan, tapi ada macam kata kejadian yang boleh berlaku untuk gigi lain juga. So kalau cabut gigi susu awal tu lah yang menyebabkan gigi tu tumbuh tak betul. Sengit atau dia tumbuh tak ikut tempat dia yang dia patut tumbuh. So itu topik lain, tapi so the advice kalau boleh gigi susu kita nak jaga, kita tak nak cabut terlalu awal. So gigi susu tu dia sepatutnya lah yang saya selalu dengar biar dicabut sendiri, tak perlu nak cabut pun, betul tak? Kebanyakan masa betul. Kita tunggu gigi kekal tu tolak dia kan, Dia akan goyang. Dia dah goyang baru kita tolong cabutkan atau dia keluar sendiri. Tapi ada je kan kes yang macam apa tu, gigi kekal dah tumbuh tapi gigi susu dia still lagi ada. Yang tu baru kena jumpa doktor kan? Betul. Okay, so gigi geraham bongsu kan, macam mana dia boleh, doktor boleh terangkan tak macam mana proses dia boleh jadi impacted, maksudnya macam menyebabkan dia sakit? Sebab ada orang dia datang klinik cakap gusi dia dah bengkak sebab geraham bongsu gigi paling hujung yang sakit sangat sampai tak tidur malam. So sebenarnya macam mana perkara tu boleh berlaku? Okay, so sebab gigi bongsu tu nak keluar, okay, let's say lah, kebanyakan saya cakap tadi, kita dah dewasa, kita dah berhenti membesar. So rahang kita saiz ni je, lepas ni dia tak akan membesar lagi. Okay, so rahang tu dah saiz tu je, lepas tu gigi lain semua dah keluar, dah cukup tepat. Tiba-tiba ada satu lagi gigi ekstra ni yang duduk, yang dia tiba-tiba dia nak keluar. So dia tengah nak paksa diri dia nak keluar, badan dia nak keluar tapi tak ada ruang. Okay. Tulang rahang tu dah tak ada tempat lagi gigi tu nak keluar. So ruang kecil macam mana pun dia nak paksa juga dia keluar. So macam tu lah, so dia akan ikut je. So mana ada ruang dia sempitkan diri dia kat situ, dia nak keluar. That's why dia menyebabkan dia tumbuh sengit. Okay. Alright. So bila dia tumbuh sengit, dia akan menyebabkan gusi bengkak. Gusi kita akan kembang. And then bila dia tumbuh sengit, senang untuk bila kita makan apa kan, senang untuk makanan terselit dekat celah gigi. And then bila dia terselit kat celah gigi atau kat bawah gusi, and then seorang tu dia tak berus dengan betul, yang itu boleh menyebabkan infection, jangkitan kuman. And bila ada jangkitan kuman, patient akan tak rasa sakit. Bila sakit and then tak jaga, dia akan bengkak, bernanah, sampai boleh menyebabkan nafas berbau, sampai dia boleh rosakkan gigi geraham yang depan sebabkan ada terselit kat situ kan. Okay. Okay, saya ada satu soalan. Kalau gigi tu, kan doktor katakan topik kita hari ni ada gigi yang sedang tidur. So kalau dia tak keluar pun, kepala dia pun tak nampak, tapi dia baring kat dalam gusi. So macam mana boleh sakit? Padahal dia tak keluar lagi. Dia baring tapi dia sedang menolak. Oh, maksudnya dia tolak gigi sebelah punya akar. So disebabkan tekanan dia menolak tu, patient tu akan rasa sakit. So sometimes bila kita check dalam mulut kan, patient akan cakap doktor sakit, tapi bila check dalam mulut tak ada apa pun kat situ. Tapi dia cakap sakit kat belakang tu kan, so kita dah boleh suspect. So bila kita ambil x-ray, memang confirm lah, memang ada gigi bongsu kat dalam tu. Okay.
So first step dia adalah ambil X-ray lah kan. Yes. Okey, kalau macam okey ni saya mewakili daripada orang-orang yang netizen, orang-orang pesakit-pesakit di luar sana yang takut nak buat nak cabut ke apa kan, takut sangat. So tak boleh ke kalau macam bila dia dah tolak gigi sebelah tu, kita cabut gigi sebelah tu, kita tak payah cabut bongsu? Okey, ni saya selalu cakap kat patient, kita tak perlukan gigi bongsu tapi kita perlukan gigi sebelah dia. Oh, okey. Sebab gigi sebelah tu kita nak guna untuk makan. Untuk punya. So, sampai ada patient yang sanggup cabut di depan semata-mata tak nak buat pembedahan gigi bongsu, saya faham. Tapi untuk jangka masa yang panjang, untuk let's say 10 years, 20 years down the road, kita perlukan gigi tu. So, kalau boleh, kita nak selamatkan gigi tu. Kita tak nak cabut gigi tu. Yang kita tak nak is gigi bongsu. Yes. Better kita cabut gigi yang tak cantik daripada kita cabut gigi yang cantik, betul tak? Betul. Gigi yang tak bermasalah tu kita buang. Yes. Okay, so macam mana kalau dah sakit tu kan doktor? Macam mana? Ada tak macam doktor cakap cabut kan? So kalau gigi tu tak boleh cabut, ada cara lain tak untuk selesaikan masalah ni? Tak boleh cabut maksudnya? Maksudnya macam mana kita nak selesaikan masalah sakit gigi tu yang bengkak tu, macam mana? Okay, so first thing is kalau dah start sakit tu mestilah kena datang klinik lah kan, check. Tapi kalau let's say lah dia berlaku masa malam, klinik semua dah tutup, tak ada klinik yang buka, untuk macam mana, untuk hilangkan sakit tu, untuk buat sementara waktu sebelum jumpa doktor is kena jaga kebersihan mulut. Dekat area tu make sure bersih, satu, kumur dengan air garam, atau kalau ada buat kumur kat rumah, tu je yang kita boleh buat. Dan boleh makan ubatan sakit macam Panadol untuk kurangkan sakit tu. And then keesokan pagi bila klinik dah buka, pergi jumpa doktor, check kat dental klinik, and pasal kenapa dia sakit and apa yang perlu dibuat. Kebanyakan masa patient rasa kalau gigi bongsu tu memang kena buat pembedahan sahaja. Dia tengok keadaan gigi tu. Ada setengah orang, 50% daripada orang yang sakit gigi bongsu ni boleh cabut biasa, tak perlu buat pembedahan. Okay, so saya ada maksudnya kalau macam yang saya faham, kalau dia dah tumbuh macam kepala kan, kita boleh dah cabut macam biasa kan? Okay, kalau macam yang kalau dah cukup kepala dia dah boleh pegang lah kan? Dah boleh pegang. Kadang kepala tak cukup pun kita boleh guna alat yang special untuk tolak dia keluar. Oh, okay. Jangan cakap congkil. Nanti orang takut. Okay, alright. Tolak, doktor cakap tolak keluar kan? Saya cakap congkil. Mungkin orang takut kot. Saya cakap congkil. Tak, bukan congkil tolak keluar. Tolak keluar. Oh, okay. So maksudnya kalau boleh guna alat yang tolak keluar tu, kita tak perlu buat pembedahan lah kan? Tak. Kalau boleh, actually kan, saya bagi tahu actually, kalau boleh doktor pun tak nak buat pembedahan untuk buang gigi tu. Kita orang pun nak buat cabutan yang biasa. So kalau tak perlu, kita takkan saja buat pembedahan. Sebab saya ada tengok video kat YouTube lah, pembedahan geraham bongsu. Dia belah gusi tu and then dia belah gigi tu sekali. Kenapa kena belah gigi tu sekali doktor? Kenapa dah belah gusi, tak buat keluar je? Sebab tak cukup ruang sebab gigi tu dah tumbuh sengit. Dan kita dah belah gusi, kita nak buka tu, lepas tu macam mana nak tarik gigi tu keluar sebab gigi tu terbenam kat dalam kan. So kita terpaksa potong gigi tu ke, kita belah-belah dia kepada 2 atau sampai 3 bahagian. Keluarkan kepala dia dulu one by one, lepas tu keluarkan akar. So masa proses membelah gusi tu, of course lah macam dah letak ubat bius kan. So kalau masa proses nak membelah gigi tu, ada rasa apa-apa tak? Rasa macam ngilu ke, getaran ke, sakit ke? Okay, sebab dah bius, so dah rasa kebas. Yang rasa tu mungkin getaran macam Pak cakap sebab kita guna drill. Kan? Macam buat macam kita tengah nak buat tampalan. So bunyi bergetar, saya cakap patient saya, rasa bunyi drill tu, rasa vibration getaran tu, and also rasa tekanan. Tu memang akan ada lah. Tapi rasa sakit tak ada. Kalau rasa sakit,
So sebenarnya tak sakit pun lah kan sebab kita dah abuse. So korang tak payahlah takut. Kalau ada masalah lagi takkan korang nak tanggung rasa kesakitan tu sampai bila-bila, betul tak? Doktor dah buat MOS, betul tak? Doktor dah buat pembedahan. Kan? Saya buat, saya. Maksudnya doktor. Maksudnya doktor pernah buat doktor pernah kena kena bedah. Doktor pernah kena bedah. Saya tak pernah kena Oh, tak pernah. So saya tak ada gigi bongsu bawah. Saya ada gigi bongsu atas sahaja. Oh, maksudnya belum tumbuh lah, bukan tak ada kan? Tak, memang tak ada. Saya dilahir. Okey, ni lagi satu. Bukan semua orang ada gigi bongsu. Oh. Bukan semua orang dilahirkan dengan gigi bongsu. Ada orang ada, 4 batang tu ada. Saya Ada orang rasa tak ada kan. langsung. Ada orang macam saya ada atas je. Saya tak ada bawah. Saya tak Saya ada. rasa Saya bawah dah- tu saya dah umur bawah. doktor 55 nanti. Tak ada, memang tak ada. Oh, doktor X-ray Saya tak kan? tumbuh. Kalau kita dah X-ray, kalau gigi tu ada, kita akan nampak dalam X-ray ada kat dalam. Tapi saya memang tak ada. Wah, untung satu orang sejuta. So, tapi saya dah Dr. Shalinda hari tu dah tolong cabutkan gigi bongsu atas saya lah. Dia tunggu sengit sikit. Oh, tapi cabut macam biasa lah. Cabut macam biasa. Yes. Okay. So kat sini saya confuse saya kan kerja klinik gigi kan. So saya confuse MOS. Yang saya faham MOS tu minor oral surgery dan juga cabutan surgical. So antara dua tu adalah perkara yang berbeza ataupun perkara yang sama? Lebih kurang sama, tapi minor oral surgery tu melibatkan apa-apa pembedahan di dalam mulut. So, bila pembedahan gigi bongsu, memang dia termasuk dalam minor oral surgery. Tapi kita boleh kira dia sebagai cabutan surgical juga. Kalau cabutan surgical, cabutan sahajalah. Kalau kita ada prosedur lain yang kita panggil minor oral surgery ialah macam kita buang gusi yang berlebihan, frenectomy, operculectomy, kalau ada buah atas TV atau atas lidah, yang tu semua dipanggil minor oral surgery. Tapi cabutan surgical ialah bila kita kena potong gusi atau potong gigi untuk buang gigi sahaja. Oh, just potong sikit. Maksudnya tak memerlukan banyak potongan yang banyak. Tak. Yes, and melibatkan gigi sahajalah cabutan surgical. Cabutan surgical MOS lebih kurang sama. Tapi MOS boleh jadi potong gusi, potong lidah, macam dekat lidah, dekat gigi, itu semua boleh kira sama macam MOS. Mesti pelat nak cakap potong lidah. Lidah. Okay. So kalau macam gigi geraham bongsu tu dia tumbuh dalam keadaan baik saja, tak ada masalah kan. So dia ada risiko tak untuk dapat sakit gigi macam mana orang geraham bongsu yang terbaring, orang yang geraham bongsu dia tumbuh baring sakit? Risiko dari segi kalau dia tak pandai jaga lah. Kalau dia jaga dia tak perlu sengaja bersih. Oh, faktor Itu kebersihan. boleh berlubang macam gigi biasa juga kan. Betul. So bila dia dah berlubang tu yang dia akan rasa sakit. Tapi sakit dari segi sebab dia tak tumbuh keluar penuh ke apa tak ada. And especially kebanyakan orang ada juga yang dah tumbuh keluar biasa, straight semua, tapi bila dia berus, dia tak berus sampai hujung. Betul. So bila berus tak bersih, lama-lama gigi tu akan berlubang juga. Oh, dia samalah macam gigi lain juga kan? Ya. Okay. So boleh ke doktor cabut macam biasa sebab gigi geraham bongsu tu kan belah belakang sekali. Nak cabut kan macam ruang yang sempit. Macam mana lah pengalaman doktor? Boleh Doktor je. kongsikan sikit pengalaman doktor. Nak kata bukan dia sebab orang ada training. Dia diajar macam mana nak keluarkan gigi tu dari ruang yang sempit. So biasa kita tahu lah macam mana nak buat. Dia ada certain teknik, certain cara, tapi dibuat dengan cara yang selamat and patient tak perlu risau. So daripada dulu sampailah sekarang doktor boleh kira tak berapa ramai pesakit yang doktor dah buat pembedahan? Kalau agak-agak lah, tak kira saya tak maybe dah lebih kurang, tak tahulah maybe Agak je. beratus lah, tak tahu Oh my god. So doktor dah beratus, so doktor dah banyak pengalaman dah. So mesti tak ada masalah untuk korang. And siapa-siapa yang sakit gigi nak buat pembedahan geraham bongsu dengan doktor Niba di MITC ataupun di Bukit Baru, Alor Gajah ke, so
korang dah tak perlu takut dah. Sebab doktor yang buat pembedahan geram bongsu korang ni adalah doktor yang berpengalaman. Okay, dah berapa ratus orang patient dah ada buat. Yang lain semua alhamdulillah sihat dah sekarang. Okay, kan betul tak? Yang lain semua Saya lah semua okey. so korang tahu kan doktor kira macam doktor pakar lah ni. Tak tahu doktor pakar dia orang kena study lagi lebih Oh, lagi. Saya sebab saya dah banyak buat kes, saya dah tengok ramai patient. Setiap patient tu berbeza. Setiap kali kita takkan jumpa kes gigi bongsu yang sama. Lebih kurang. Okay, so macam yelah, macam doktor memanglah semua benda dia tahu, tapi maksudnya ada sesetengah doktor tu setiap doktor ada kemahiran masing-masing, betul tak? So Dr. Niba ni dia kemahiran dia lebih kepada pembedahan geram bongsu lah. So apa-apa soalan korang boleh je tanya masa live ni di ruangan komen, ataupun boleh PM Ifa, dan ataupun boleh terus walk in ke cawangan MITC jumpa Dr. Niba. So okay doktor, memandangkan ramai yang takut sangat ni nak buat geram bongsu, tak kisahlah kita dah walaupun ada doktor berpengalaman pun semua masih lagi takut. Ada cara lain tak untuk selain cabut dan juga MOS, ada cara lain tak untuk kita bantu diorang yang ada masalah geram bongsu ni? Dalam setengah kes, kalau patient tak nak buang itu, kita boleh matikan saraf dalam gigi tu. Provided janji gigi tu dia dah keluar sikit lah. Dia dah keluar and kita boleh drill and macam buat rawatan akar. So dalam proses macam rawatan akar ICT kan kita buang saraf gigi supaya gigi tu dah tak sakit. So dalam setengah kes kalau patient tu memang kita dah cuba convince untuk buat MOS, untuk buang gigi tu tapi patient tak nak juga, kita buang saraf dalam gigi tu. So gigi tu kita simpan tapi kita buang sarafnya. Technically gigi tu dah matilah. Tapi not untuk semua orang. Saya nak cakap dulu. Doktor ni saya baru dah ingat berita gembira tau. tak, saya pernah buat, tak ramai lah. Kalau kira pun dalam satu tangan saya boleh kira. Saya pernah buat kes macam ni. Dia tak bersedia untuk cabut. Atau dalam setengah orang macam dia patient tu mengambil ubat cair darah yang tak boleh berhenti. Dia tak boleh berhenti ubat cair darah, atau ada masalah jantung, atau atas sebab-sebab tertentu masalah kesihatan dia yang dia tidak boleh menjalani pembedahan gigi geraham bongsu tu. Kita boleh macam mana, kita boleh pilih untuk buang saraf dalam gigi tu. Jadi keadaan kepala gigi dia dah keluar lah. Nampak. Ada setengah kes memang kalau tak boleh buat langsung, patient tu takut, kita akan refer ke doktor pakar and boleh buat pembedahan gigi bongsu tu bawa biostilo. Maksudnya? Biostilo maksudnya kita tidurkan dia. Oh, biostilo. Masuk dewan bedah dekat hospital, and itu option yang lain lah, yang terakhir sekali. Kita biasa tak akan. Itu kalau apa? Kalau takut sangat? Takut sangat atau dia nak buang, dia kena buang 4 geraham dia, and dia tak nak buat 4 kali. Oh, faham. Kena buat sekali harum. Sekali harum. So dia pilih pilihan nak masuk dewan bedah dan buang 4 sekali. Dan tu memang kita Alamak. Advice pun boleh buat. Sangkut lah pula tadi doktor. Ada je orang yang sanggup buat macam tu. Ada. Tak ramai tapi ada. Okay, so tu dekat mana? Dekat hospital lah, dekat klinik gigi kita ada kan? Tak ada. Biostilo hanya boleh dibuat di hospital, di bawah penyediaan doktor pakar. Okay, so kalau yang macam doktor kata rawatan akar tu, adakah lepas dah buat tu kita dah matikan akar and selama-lamanya dia akan okey je, dia tak sakit dah? Tak. Itu lagi satu. Itu just untuk sementara waktu sahaja. Macam saya cakap, melainkan gigi tu dah keluar penuh, and then kita boleh buat rawatan akar, kita boleh habiskan rawatan akar tu sampai peringkat yang terakhir. And then kita dah bagi tampalan kekal, semua dah okey, patient pandai jaga gigi tu, okey, tak ada masalah. Tapi kalau gigi tu tumbuh sengit, patient tak bersedia untuk cabutan untuk masa yang terdekat ni, kalau kita boleh buat rawatan akar matikan gigi tu, kita buat dulu. Sementara dia nak beranikan diri dia, nanti dia datang balik, kita buang juga.
Okay, so yang saya pernah dengar laser tu doktor membantu ke dalam pembedahan geram bongsu ni? Kalau tak nak buat? Kalau ada setengah kes gigi tu memang dia tumbuh sengit, tapi dia tak mengganggu gigi sebelah, tapi dia ada gusi berlebihan ke atas gigi. Okay. Dia Maksudnya susah nak berus gigi. so ada makanan selalu terperangkap kat bawah gusi tu, Dekat poket gusi tu yes. So dalam kes macam tu gigi tu okey je, so kita akan syorkan, kita akan advise untuk buang gusi yang berlebihan menggunakan alat laser atau electrocautery. So gigi kita tak usik, kita just bagi bius dekat gusi, kita potong gusi yang berlebihan. So bila kita dah potong gusi tu, kepala gigi dah ada kat situ kan, so patient lepas tu dia dah boleh bersihkan gigi tu dengan lebih baik. Dah boleh makan macam biasa. So dah tak ada masalah gusi bengkak lah sebab makanan terselit betul lah kat situ. Okay, so itu adalah dia punya, korang dah dengar kan, dia punya inisiatif lain selain geram bongsu. Tapi apa-apa pun perlu cek dahulu sebab doktor Nibah kata tak semua orang boleh buat rawatan yang tu kan. So ada orang boleh buat rawatan akar macam tadi tu, ada orang perlu laser. So apa-apa pun kena check up dulu. Jumpa dengan Dr. Nibah di cawangan MITC. Okay. So berakhir kita punya soalan tu, maka berakhirlah kita punya Purple Talk episod kali ni. So terima kasih Dr. Nibah dah sudi join and luangkan masa dengan saya petang ni. Sama-sama, terima kasih invite saya. Yes, okay, sama-sama. So banyak juga maklumat pula, informasi yang kita dah dapat daripada Dr. Nibah hari ni. So semoga menjadi manfaat kepada anda semua. Kita jumpa di next Purple Talk dengan pelbagai topik yang menarik. Senyuman pendawan anda bermula di Klinik Pigian Syalinda. Assalamualaikum. Bye-bye doktor. Bye. Kata, itulah. Tengok tu tak jadi kerja. Tak jadi kerja, tengok je. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Nama saya Siti Nur Hidayah binti Syahri. Saya berumur 33 tahun. Saya mempunyai 2 orang anak. Anak yang pertama Kasih Nur Kaila, umur dia 5 tahun. Nombor 2 Muhammad Takif, umur dia 4 tahun. Sebenarnya dah lama dah saya survey buat gigi ni, tapi takutlah orang cakap sakit semua. Last lepas PKP kot, search klinik untuk buat gigi, buat braces lah, keluar Klinik Syalinda. Saya buat braces, datang sini jumpa Dr. Suk. Dia pun okey, saya pun ni lah. Dia tengah sakit pun dia buat lawak juga dengan dia punya nurse semua. Saya tahu. Saya rasa gelak je lah. Saya nak pasang pun sebab masa tu saya dengan suami saya, dia datang pun untuk tampai gigi dengan cabut gigi. So diorang kata ada anniversary, kalau nak buat apa-apa, kalau braces akan dapat 10%. 10%. Kira-kira balik okey lah. Kan yang mula-mula kan saya dapat soalan tu kan, saya dah dapat 1 sampel kan. Dia cakap, bila saya jawab nombor 2, dia cakap dah tak boleh menang lagi kan. Saya sanggup pergi toilet dulu. Tiba-tiba saya duduk, kenapa dia dah boleh dapat 2 sampel pula, tak adil. Kita spin lagi, siapakah pemenang braces? RM RM9 untuk PPS 09, umur 9 tahun. Itulah. Bawah, atas, Lala. Lagi sikit dia nak berhenti. Saya ada pengalaman dengan Klinik Pigian Syalinda. Doktor dia sangat ramah, pelawak dan nurse-nurse dia pun sangat sporting lah. Apa doktor dia cakap, dia menjawab. Sampai kita yang tengah nervous, takut nak pasang braces yang pertama kali ni pun hilang nervous tu sebab dengan lawak-lawak dia orang. So sesiapa yang berminat nak pasang braces, bolehlah sebab dia ada 4 cawangan. Kak Lor Gajah, Bukit Beruang, Bukit Baru dengan MITC.
untuk warga warga Melaka yang berminat boleh datang survey. Diorang memang banyak promotion. Tak cukup dengan promotion, diorang buat pula spin lah, bagi hadiah lah, macam-macam. Berbaloi lah. Untuk semua warga Klinik Perwira Syahlinda, saya mengucapkan ribuan terima kasih dan jutaan terima kasih sebab maybe rezeki saya kot. Dan kalau Klinik Perwira Syahlinda tak buat pun tak ada juga rezeki saya. Dan saya berharap benda-benda macam ni akan diteruskan supaya customer yang lain pun akan join dan kena wawalkan sangatlah